Tak maulah benda-benda yang haram-haram, tak maulah. Dulu anak kita kahwin, kita buat karaoke. Anak nombor 2 kahwin pun kita buat karaoke. Mari satu taman duk karaoke pukul 1. Orang duk sembahyang zuhur, kita duk karaoke. Oh, teratai bunga indah. Makcik nak mana tak tahu. Macam Ramli Sarip punya suara dah. Lepas ni aku tak mau dah. Lepas ni panggil marhaban. Marah. Mengantuk pun mengantuk lah kau. Tak mau dah kita hari ni bila pi pengantin baju ketat, melekat. Tu tonggek. Duk bagi bunga telur. Asal bagi bunga telur, bagi goodies. Semua baju ketat-ketat. Melekat. Duk bagi depan kita. Ustaz nak berapa telur? Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Ulama-ulama mengatakan bahawa hijrah ni ada 5 makna. Ada 5 yang dikatakan hijrah. Pertama, hijrah sahabat-sahabat Rasulullah daripada Mekah pergi ke Habsyah. Pergi ke Habsyah itu yang pertama. Hijrah yang pertama. Rasulullah minta sahabat-sahabat arahkan pergi ke Habsyah. Itu hijrah pertama. Kemudian yang keduanya hijrah pula daripada Mekah pergi ke Madinah. Itu hijrah yang kedua. Kemudian datang pula tuan-tuan hijrah yang sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang lain yang di sekitarnya berhijrah ke Madinah. Kemudian hijrah yang seterusnya daripada Mekah pergi ke Madinah, daripada Madinah ada yang patah balik pergi ke Mekah untuk mengislamkan dan untuk menjadikan orang-orang di Mekah itu Islam, dipimpin oleh Islam. Dan yang kelimanya hijrahnya tuan-tuan ialah berhijrah daripada benda yang baik kepada yang lebih baik. Daripada benda yang tak baik kepada baik. Daripada benda yang haram, yang berdosa kepada yang halal, yang berpahala. Jadi kita sekarang ni hijrah fasa yang kelima itulah. Daripada yang tak baik kepada baik. Daripada yang haram kepada halal. Jadi kalau itu pun kita tak boleh buat tuan-tuan, tak payah sambut lah. Mak hijrah, buang masa. Biar main lato-lato. Kan? Tiap-tiap tahun sambut mak hijrah, tak berhenti lagi daripada perbuatan yang disebut sebagai dosa. Yang disebut sebagai az-zunub, dosa. Sedangkan kita ini yang dikatakan hijrah wal muhajir, yang dikatakan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang untuk dia buat. Maka dia tak buat benda-benda itu. Itu hijrah dia. Jadi tak payah cakap banyak lah tuan-tuan. Hijrah kita ni tiap-tiap tahun ada tema. Itu tema tu biasalah. Orang besar letak. Tapi hijrah bagi kita ni tak payah tema-tema lah. Aku nak jadi baik. Aku nak jadi baik. Tu ya jawapan kita. Sebab hari ni ada orang yang mula-mula macam-macam dah. Dia mari kepada kita fahaman yang macam-macam. Allah Ta'ala pesan pada Nabi SAW 5 benda. Allah pesan pada Rasulullah 5 perkara dan Rasulullah pun pesan kepada kita dengan 5 perkara itu. Tuan-tuan boleh rujuk hadis yang panjang lebar ni dalam Sunan At-Tirmizi. Buka dalam Sunan At-Tirmizi 2386 tak silap saya hadisnya. Cerita tentang apa dia yang Allah perintah, apa dia yang Nabi pula pesan pada kita. Nabi kata 5 benda. Amarani Rabbi khams. Allah Ta'ala ni perintahkan kepada dia khams. Amarani Allah. Allah perintahkan kepada aku dengan 5 benda. Yang pertamanya as-sam'u wa ta'ah wal jihad wal hijrah wal jamaah, kata Nabi SAW. Ada 5 benda yang Allah perintah pada Rasulullah dan Rasulullah pula pesan kepada kita pegang 5 benda ni. Yang pertama kata Nabi as-sam'u, dengar. Kita sebut sami'. Dengar. Yang kedua ta'at.
Bila dah dengar, taat. Yang ketiga, jihad. Yang keempat, hijrah. Yang kelima, al-jamaah. Jadi, insya-Allah, fasa yang pertama, tuan-tuan, kuliah kita malam ni, 5 benda ni dulu. Yang pertama, Nabi pesan pada kita, jadilah orang yang mendengar. Mendengar ini adalah di antara perkara yang pertama Allah Ta'ala jadikan bila kita ni dijadikan dalam dunia. Apa benda yang pertama Allah bagi pada kita panca indera? Lahir-lahir kita dapat pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dijadikan pada kamu pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Sebab tu budak-budak bila lahir, kita azan dulu. Azan. Jarang mak dia bila lahir-lahir, dia duk acah budak tu. Anak mama. Tak sihat ke apa mama ni? Ada tak budak yang baru lahir seminit ke 2 minit ke bapak dia datang. Hello. Welcome. Ada tuan-tuan? Itu bapak tak makan ubat nama dia. Orang akan buat yang pertama kepada anak dia, azan, tak pun iqamah. Dua-dua dia buat. Kalau boleh yang mana nak dapat anak, yang mana nak isteri nak bersalin tu, kalau boleh nanti kalau boleh teman isteri bersalin, temanlah. Carilah hospital, klinik yang boleh kita teman. Zaman kita dulu kalau isteri bersalin, suami tak boleh teman. Duduklah di bawah. Grup-grup bapak menunggu isteri nak bersalin. Dengar di atas ni macam-macam bunyi. Aduh, ya Allah. Aduh, naik bulu rumah kita. Itu orang kita, mai orang lain, comel ngah. Mu pikul lah. Oi. Mai satu lagi riuh tuan-tuan. Oi. Allah, apa faham tak faham sudah. Sebab tu kita masa tu nak tolong bagi semangat tak boleh. Hak lapis-lapis tua macam saya ni, lapis-lapis muda dah boleh masuk dah teman. Teman isteri bersalin tu. Pegang tangan dia. Bagi semangat sikit lagi yang sabar ya Allah, ingat Allah yang oi, itu bagus. Beranak je, keluar je budak tu bang terus. Bila keluar ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Supaya perkataan pertama yang dia dengar ialah lafaz Allahu akbar. Bila lambat sangat kita nak bang pada budak tadi, kadang-kadang nurse bersihkan dulu, nurse mandikan dulu, 2 jam baru dia serah pada kita. Macam-macam benda dia dah dengar. Bila duk mandi budak tu, nurse sama nurse duk nyimbang, bidan dengan bidan nyimbang. Yalah, kejap cerai, kejap rujuk, tak tahulah apa artis zaman sekarang. Rupanya artis duk nyimbang, bidan duk nyimbang pasal artis entah. Sebab tu abang-abang yang mana nak dapat baby, keluar je budak. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalimah pertama. Sebab budak tu dengar. Bukan setakat dia dengar waktu dia lahir. Dalam perut ibu pun dah dengar. Dah dengar, dia tak nampak. Jangan tuan-tuan perasan pula, duduk dalam perut ibu tu, budak-budak tu makan apa yang ibu makan. Mak mertua pesan pada menantu, nak jangan makan sangat sambal tu pedas. Kesian budak dalam perut. Makcik ingat budak tu nganga dalam perut. Pedas. Tak ada maknanya kak. Tapi kita disuruh baca Quran. Dengarkan dia surah ni, bacakan dia surah ni. Sebab dia di dalam perut tu mendengar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia mendengar dulu. Dia dengar. Azan. Kadang-kadang yang bersihkan budak tu nurse Cina. Nurse Cina. Dia balok, dia mandi, dia bagi pada bapak dia. Encik sudah boleh ajan. Allahu Akbar. Allah. Nurse Cina tanya, sudah tukar sekarang? Lah. Tuan-tuan, bila budak tadi pendengaran dulu Allah bagi, Allah tak bagi mata pada dia. Tak nampak budak baru lahir tapi dia mendengar. Sebab apa? Sebab dia nak bagi cam suara. Budak-budak tadi bila mak dia tepuk la ilaha illallah, dia cam.
Ni mak dia. Dia diam. Mak pun letih nak rehat. Abang, dodoi kalau pula ni bang. Oi. Bapak dia pula dodoikan. Santai-santai lah sayangku. Nampak tu bapak pula mai. Bapak pun penat dia kerja kilang nak tidur pula. Dia suruh kakak dia pula. Dia suruh abang budak tu pula. Cuba tuan-tuan tengok. Bila budak tadi dah biasa dengan suara-suara mak, ayah, abang, kakak dia. Bila dia orang ni pegang budak ni takkan menangis. Sebab dia dah dengar. Dia dah cam. Bila dia dah nampak sikit. Oh ni mak aku. Mak dia dah menyanyi. La ilaha illallah. Mak dia kumpulan marhaban. Lama bersanding. Oh ni mak aku. Pengantin baru. Teng. Ni kumpulan marhaban. Punya banyak kumpulan marhaban sekarang. Ni pasal apa tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, dia takkan menangis. Sebab suara ni yang dia dengar 2 bulan, sebulan. Abang, cubalah abang pula dodoikan budak ni sudah penat abang. Weh, santai-santai. Dia takkan menangis. Sebab dia kata, ni bapak aku. Misai ni masuk dalam mulut. Tebaiknya misai. Dia takkan menangis. Sebab apa? Dia dah cam suara dia berbulan-bulan. Cuba tuan-tuan ni yang dia tak pernah dengar suara, tuan-tuan pergi pegang budak tu. Agak-agak apa dia jadi? Comeng dia menangis budak tu. Dia tak nak pada orang. Sebab tu pendengaran adalah yang pertama Allah Ta'ala bagi. Lepas itu barulah Allah bagi penglihatan. Budak tadi bila kita tengok macam ni, ikut dia ikut. Tengok macam ni, dia pun akan ikut. Sebab apa? Allah dah mula bagi penglihatan pada dia. Dan yang ketiganya, selepas 2 perkara ini, barulah Allah Ta'ala bagi akal, afidah untuk berfikir. Jadi nombor 1, yang Nabi pesan kepada kita, jadilah orang yang mendengar. Okey, jadilah orang mendengar. Maka apa yang kita buat sekarang? Ini jatan kuasa surah kita buat. Supaya buat kuliah. Dengar kuliah. Bagi pendengaran. Akak-akak tak datang masjid pun tak apa, semayang di rumah. Tapi jangan lupa dengar kuliah. Pasang dalam radio, pasang melalui televisyen, pasang melalui handphone. Sambil memasak, sambil duduk pasang ceramah, pasang, dengar. Anak kita dengar. Sebab tu benda yang paling awal manusia ialah supaya dengar. Maka musuh-musuh Islam juga mencari jalan. Dia pun buat mendengar. Dia tak akan dengar benda lain. Sebab tu Nabi sebut di akhir zaman ada benda di atas kepala orang. Mereka akan mendengar muzik di atas kepala mereka. Dan hari ni jadi sungguh dah. Di atas kepala anak-anak kita benda apa? Benda apa di atas kepala anak kita? Belah sini ada satu, belah sini ada satu, main kepala sini. Pekup lagu tu. Tu, earphone tu. Sekarang muzik dia main. Nabi sebut dalam hadis. Dan hari ni dah berlaku tuan-tuan. Dan bila dah bubu pekup belah-belah ni, dia takkan dengar benda lain dah. Mak panggil tak dengar, pak panggil tak dengar, azan panggil tak dengar. Yang dia dengar apa? Ni. Menatang 2 benda ni. Sebab itu mereka menguasai kita daripada apa yang didengarkan. Apa yang dia dengar, lama-lama dia jadi apa? Dia jadi yang kedua, dia jadi taat. Kalau dia dengar benda yang jahat, kalau dia dengar benda yang tak baik, dia akan buat benda yang tak baik. Berapa banyak hari ini anak-anak yang dengar mak dia maki bapak dia babi. Anak panggil babi. Anak 2 tahun, 3 tahun. Bapak ni asal kena maki dengan mak dia, babi. Budak ni, babi. Dia akan dengar dan dia akan ikut. Sebab tu berhati-hati dengan apa yang kita cakap. Orang dengar. Bila orang dengar, orang faham dan orang ambil apa yang kita cakap. Maka pendengaran itu sangat penting. Sekarang saya tengok tuan-tuan, semua orang boleh bercakap. Dan semua orang diberi peluang untuk bercakap. Sedangkan nak bercakap di hadapan orang ramai ni, kena ada disiplin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Supaya yang mendengar itu mendengar perkataan yang baik-baik. Tetapi apabila yang bercakap tidak ada disiplin, kadang-kadang fitnah yang dia cakap.
Kadang-kadang melaga-lagakan orang yang dia cakap. Kadang-kadang ngumpat yang dia cakap. Dia telah mendengarkan benda-benda yang tak baik kepada orang yang mendengar apa yang dia cakap. Jadi nombor satu tuan-tuan, jom sempena dengan hijrah ni, kita dengar yang baik-baik je. Bila ada orang nak ngumpat, sorry. 14:45, okay. Hijrah. No, I don't want. Okay. Cuba cakap sekali. Din, kalau kau datang nak berbual dengan aku, nak fitnah orang, minta maaf Din ya, aku tak nak dengar. Aku nak jaga telinga aku. Kena cakap tuan-tuan. Tapi kalau saya cakap macam itu Ustaz, nanti dia terasa pula. Saya pun diam je lah. Dia ngumpat aku, saya diam je. Lepas tu, kadang-kadang saya hangguk juga. Sama lah bang. Walaupun abang tak sampuk apa yang dia cakap, abang hangguk tu pun sama je. Hedwin dah sebut dah. Kita serupa, sama je bang. Nombor satu, azam kita tahun ini, aku nak mendengar yang baik. Buka radio dalam kereta, dengar yang baik-baik. Buka je radio, pasang je benda-benda yang baik-baik je. Aku nak dengar ceramah, aku nak dengar Quran, aku nak dengar lagu. Lagu yang baik-baik. Tak maulah dengar benda yang tak elok. Sebab Allah pesan pada Nabi, Nabi pesan pada kita, tolong dengar yang baik-baik. Termasuk ceramah pun. Kalau ceramah yang kita dengar tu, ceramah yang melaga-lagakan orang. Ceramah yang menjadi bergaduhkan orang. Ceramah yang menjadikan orang makin keliru. Aku tak mau dengar. Pening kepala aku. Tadi saya bercakap di Pahang tadi. Tentang betapa pentingnya kita ni memahami sesuatu benda. Dan memahamkan orang yang kita perdengarkan apa yang kita cakap supaya orang tidak bertelagah. Saya ni datang dari Ipoh. Asal saya orang Perak. Datang ke tempat tuan-tuan. Saya tidak boleh menjadikan tuan-tuan yang mendengar cakap saya, bila saya balik tuan-tuan bergaduh. Tak boleh. Tuan-tuan bertelagah. Tak boleh. Jangan saya datang ke surau tuan-tuan, melaga-lagakan, bawa fahaman yang membeningkan. Saya balik ke rumah, saya tidur. Balik ke rumah, saya makan tom yum. Balik ke rumah, saya sambung ceramah tempat lain. Tetapi yang berhadap di sini ialah tuan-tuan. Bila saya membawa satu fahaman yang menggaduhkan tuan-tuan, surau makin tak ada orang. Perpaduan makin hilang. Kasih sayang makin tidak ada. Yang ada ialah mempertikai, mentelagah akibat daripada ceramah saya tadi dah mula bawa bibit-bibit permusuhan. Itu bukan pendengaran yang baik. Sebab tu tuan-tuan, nak mendengar ceramah pun pilih orang. Kena tengok dia ni pahaman apa. Sebab sekarang pahaman macam-macam. Ada pahaman ayah pin bin ayah pan. Ada tuan-tuan. Tuan-tuan pergi dengar dia. Tuan-tuan pun jumpa ayah pin di langit. Jaga-jaga. Nombor dua. Bila dah dengar benda yang baik, apa yang kita kena buat? Ta'at. Ati' Allah wa ati'ur Rasul. Ta'at. Ta'at kepada Allah, ta'at kepada Rasul, ta'at pada agama kita. Ini hijrah kita ni. Aku tahu ini, aku nak ta'at. Allah Ta'ala perintahkan aku semayang. Aku semayang, aku tak mau tinggal. Saya jumpa dengan satu orang. Dia ni bisnes dia bagus tuan. Tahun lepas dia untung 150 juta. Saya kata bagi 1 juta kat surau ni, dapat naik baru surau ni tuan. 150 juta. Pekerja ada 300 lebih. Apa yang abang buat? Saya tak buat apa. Saya berniaga yang halal. Tak? Bayar zakat, sedekah, CSR. Tuan-tuan tahu, di kilang dia ada surau. Semua staf dia, bila semayang zuhur, tamprin. Habis semayang zuhur, tamprin keluar. Dia cek pula siapa yang tak semayang. Cek pula siapa yang tak semayang. Oh, Kak Gaya. Kenapa tak semayang? Uzur. Selamat Kak Gaya. Tengok pula Din, tak semayang. Kenapa Din? Uzur. Kalau otak hang uzur. Dia kata, Ustaz, benda yang pertama yang dia jaga ialah solat. Dia taat kepada Allah. Wa aqimus solat wa atuz zakah. Dirikan solat
bayar zakat. Dirikan solat, bayar zakat. Dua benda ni Ustaz tak pernah miss. Tahun lepas saja 150 juta. Jadi akak-akak, abang-abang, kalau nak murah rezeki, sembahyang di awal waktu. Tak payahlah buat tamprin kat rumah. Abang, tamprin. Punch card, abang. Tak payahlah. Kita dah pencen. Mai sembahyang ni. Saya tadi pergi Lotus. Cari beg. Esok nak pergi Sabah, beg tak ada. Beli kat kedai India bawah tu. RM49 9 kupang. Cantik juga beg dia. Macam LV. Itu besok sampai ke airport mesti orang kata, LV ni, LV bola otak hang. RM49.90 je tuan-tuan. Kemudian saya tengok brother yang basking dekat tangga, tak eskalator. Brother tu duduk basking. Saya pergi tengok lirik dia dekat dengan handphone dia. Saya tengok dengan live dia, saya tunjuk muka saya live dia. Kemudian saya pun turun pukul 7 lepas beli beg, beli apa ke atas tu, turun bawah, dia pun tengah duk kemas. Dah balik bang? Balik dah. Masuk pukul apa? Pukul 3 tadi. Nak balik dah maghrib Ustaz, nak semayang. Dah maghrib Ustaz, nak semayang. Elok, saya pun nak pergi surau. Nampak tak tuan-tuan? Hang nyanyi ke, hang basking ke, hang biskut ke apa ke, solat. Ni menega biskut tak semayang. Buat biskut tak sembahyang. Apa masalah ni? Apa ni? Kemudian minta, ya Allah, murahkanlah rezeki. Ya Allah, murahkanlah rezeki. Nak murah rezeki apa? Hang sembahyang pun Zuhur pukul 4.30 petang. Asar 4.40. Elok je habis sembahyang Zuhur, orang azan asar. Ya Allah, baru je sembahyang Zuhur dah asar. Nak kiamat betul dah. Kiamat kau cakap? Yang Zuhur tadi masuk 1.25, yang kau jadah sembahyang 4.25 tu misal. Kalau nak murah rezeki, kalau nak jadi bahagia, nombor 1 solat kena jaga. Dan tempat yang paling cantik bagi kita ni abang-abang, inilah surau kita. Kita berjamaah di sini. Subuh-subuh kita datang. Nabi kata, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, dia berada di bawah pemeliharaan Allah. Tuan-tuan jangan takut kalau tuan-tuan sembahyang subuh berjemaah. Yang jaganya Allah, bukan hantu raya. Ada yang kata, tengok saya pakai cincin Ustaz, tak kena santau Ustaz. Saya pakai tangkal Ustaz, insya-Allah tak kenalah. Tangkal apa boleh, kau buang tepi jalan, hilanglah tangkal tu. Cincin tu kecampak dalam jamban, tersumbat jamban tu. Yang jaga engkau ialah Allah. Kalau orang nak buat zalim pada engkau, kalau orang nak buat naya pada engkau, Allah yang balas pada dia. Dengan jalan apa? Sembahyang subuh berjamaah. Jadi tuan-tuan, azam kita tahun hijrah ni, aku nak jadikan surau kita ni tempat aku sembahyang. Kalau kita masih kerja di pejabat, surau di pejabat kita sembahyang ikut waktu. Untung kita ni tuan-tuan duduk di Malaysia, boleh sembahyang di pejabat. Nurse boleh sembahyang, bomba boleh sembahyang. Ada surau pula di jabatan pula. Di Kelang tu ada surau. Saya berceramah di banyak negara tuan-tuan. Bukan banyak negeri. Di banyak negara. Ada kaki tangan kerajaan dia orang mengadu tak boleh sembahyang langsung. Jangan kata surau, sembahyang pun tak boleh. Saya cop pasport tu. Dia tengok saya. Dalam pasport tu dia tengok. Oh Ustaz ada talk ke? Ada talk, ada ceramah pun ada. Sama lah Ustaz. Yelah sama. Ustaz boleh tanya sikit. Saya ni kerja sini, Ustaz tahulah kan saya kerja sekarang. Soalan saya pakai tudung. Tapi bila saya kerja, saya tak dibenarkan pakai tudung. So apa hukum dia Ustaz? Saya habis kerja saya pakai, balik rumah saya pakai, pergi pasar saya pakai. Tapi bila pergi kerja, bos ni kerajaan saya tak benarkan saya pakai tudung. Macam mana Ustaz? Kesian Kak Leha. Kak Leha sekarang kerja, jangan kata tudung, purdah pun pakai, nampak mata. Sudah. Elok kerja sekolah apa, tutup muka. Buka-buka, misai lah laki. Astagfirullahalazim. Yang dia orang ni nak sembahyang pun tak boleh.
Kita pi pasar raya ada surau. Pi panggung wayang pun ada surau. Pi stesen minyak ada surau. Tiba-tiba yang tak ada orang. Ini masalah kita ni. Surau ada, masjid ada, yang tak ada orang. Ada masalah kita ni. Tunggulah Tok Bilal seorang-seorang. Dia adalah bang, dia adalah qomat. Dia bagi salam, tengok-tengok saya. Terkejut perut dia. Yang ni satu surau saya pergi. Singgah sembahyang. Saya kata cepatnya Tok Bilal ni azan qomat. Tak tunggu siapa dah. Yang saya duduk wuduk. Allah bismillah. Lajunya Tok Bilal, Tok Imam ni. Dia bagi salam, dia kalih. Saya ada bertiga kat belakang. Astagfirullahalazim. Ustaz Kazim ke? Oh, Abang Haji seorang je. Selalu ramai tak? Malam ni tak ada pula seseorang je. Ramai penuh kot. Adalah 3 orang. Astagfirullahalazim. Dia kata ramai tu 3 orang tak? Tinggal seorang malam ni. Tak tahulah imam pergi mana pula ustaz tu dia. Bayangkan tuan-tuan. Adakah nanti bila surau dah tak ada, masjid dah tak ada, sembahyang dah tak dibolehkan, baru kita sibuk. Jadilah orang yang taat kepada Allah tuan-tuan. Sibuk macam mana pun, sembahyang nombor 1. Dan kalau boleh, sembahyang di awal waktu. Tuan-tuan ni jadual waktu solat tu. Tu, ni, tak menyala lampu, rosak apakah. Mana dia tu? Ni baru punya canggih ni. Saya di rumah saya, ada satu, tu. Rumah Ustaz Surau lah. Dah, rumah pekak ke apa? Di rumah saya ada satu, waktu solat, saya set 10 minit sebelum azan baca Quran. 10 minit sebelum azan baca Quran. Nanti waktu duha dia baca Quran. Nanti waktu subuh, setengah jam sebelum subuh saya set baca Al-Quran. Waqi'ah duha ni, Waqi'ah dengan Al-Mulk. Di mana saya letak apa benda tu, jadual waktu ni, saya letak betul-betul depan bilik bujang anak saya tu. Saya pasang tinggi pada ni lagi tuan-tuan. Dia orang tak boleh ambil kerusi pergi tutup, tak boleh tuan-tuan. Kalau saya seminggu ni saya tak balik ke Anap, seminggu tak balik ke Anap. Saya keluar pada hari Ahad semalam kemarin, sampailah hari Sabtu nanti baru balik. Seminggu tak balik. Siapa jaga anak saya? Siapa jaga 2 anak teruna saya? Siapa nak ingatkan? Saya dah set di situ. Dulu saya letak speaker dalam bilik mereka. Amplifier dia dalam bilik saya. Bila nak sembahyang, saya akan kuatkan volume. Bangun. Subuh. Ehsan. Subuh. Yang bangun, jiran saya. Astagfirullahalazim. Mereka tahu lah. Kalau saya ada tu, bangun. Jiran bangun tuan-tuan. Dia orang datang jumpa saya, Ustaz. Terima kasih tolong kejutkan kita orang. Memang saya buat setiap bilik anak saya ada speaker atas tu. Saya pun jalan-jalan saya suruh isteri saya sebut. Apa sesenyap bilik dia orang ni? Rupanya dia orang tutup. Oh, bagi senyap tuan. Pandai ke pok-pok tu. Nombor 2 saya letak macam itu. Sembahyang. Jadi siapa-siapa tetamu yang datang rumah saya, waktu sembahyang dah tahu dah. Siap ada kiblat lagi dalam bilik tidur. Letak atas siling tu. Setiap bilik kiblat. Siapa-siapa mai rumah saya tuan-tuan, tak payah tanya dah kiblat belah mana, tak tahu. Orang Kedah tak tahu kat belakang. Kiblat belah mana tak tahu. Tu makna dia tanya tu kita tahu dah tu kompon orang Kedah. Kita menjawab, saya pun tak tahu. Astagfirullahalazim. Nampak tuan-tuan? Jadi akak-akak hijrah tahun ini, tolong beli mendatang ni satu, pergi letak kat rumah. Set. Exhaust besar paha kita boleh beli. 5,000 tu exhaust tu. Besar paha. Cucu kita hilang, cuba cari dah exhaust tu. Ada menyorok tuan-tuan. Takkan untuk waktu solat kita tak boleh simpan satu di rumah? Cuai kita boleh beli.
Yang main badminton tu kan. Dah tu hak tekan air sejuk air panas tu. Cowai. Oh ya. Takkan tak boleh beli mendatang tu. Ya Allah. Yang cowai pun semua kita boleh beli. Jadi tuan-tuan, lepas ni aku nak jadi orang yang taat kepada Allah. Allah kata aku semayang, semayang aku jaga dulu. Kenuri kahwin, semayang. Saya suka tengok tadi, saya nak semayang dengan anak-anak tuan-tuan di luar tu. Panjang-panjang tengkok, ada lagi tempat depan saya pergi depan. Saya nak semayang dengan anak-anak tuan-tuan di kemah sementara tu. Panjang tengkok, ada saf kosong lagi dekat luar tu, saya pergi. Saya suka lah. Sebab apa saya suka? Kalaulah kemah tu, buat macam tu, kita buat kenduri kahwin, ada kemah macam tu. Tulis itu surau sementara. Siapa yang kenduri yang datang tetamu ke apa-apa, semayang. Dengan DJ pun semayang. Sekarang masuklah waktu zuhur bagi kawasan taman kita. Dan bagi tuan-tuan yang nak solat, surau sementara berada di sebelah rumah pengantin. Dipersilakan. Oh, seronok tuan-tuan. Dengan pengantin jadi imam. Ini bila tanya pengantin, dah pukul 1:30 boleh semayang dah. Dah pukul 2 dah, awak tak semayang ke? Saya jamak pakcik. Oh, orang mana? Nilai. Dia 2 marhalah ya, nilai dengan seremban ya. Eloklah tuan-tuan. Dapat menantu macam ni bahagia semua hidup anak kita tuan-tuan ni. Lepas ni tuan-tuan taat saja pada perintah Allah. Walaupun perintah tu berat. Mana ada perintah Allah berat? Perintah Allah tu ringan tuan-tuan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang ni berat melainkan bagi orang khusyuk. Orang khusyuk ringan. Allah Ta'ala kata puasa. Bukan 1 hari, setengah hari. Kalau sakit buka. Berat di mana ya? Buat haji. Seumur hidup sekali. Bukan tiap-tiap hari. Zakat. Setahun sekali. Itu pun kalau mampu. Kalau dah sampai nisab. Tak sampai tak wajib. Di mananya? Tutup aurat. Bila keluar rumah. Duduk dalam rumah tak payah tutup. Simple. Macam Kak Nak ni Ustaz. Dah tak lalu nak pakai tudung Ustaz. Oh, tak payah keluar rumah. Duduk dalam rumah. Pakai baju kedah. Pakai kain batik. Duduk di rumah. Dah. Nak keluar baru pakai. Tutup aurat. Duduk dalam rumah dengan suami. Tak pakai apa pun tak apa. Tutup tingkap. Tutup pintu. Pasang lansir. Buh aircon. 2 orang tak pakai apa. Benar-benar. Seronok kan abang pakai macam ni? Abang pun seronok kata dia. Bila keluar baru tutup. Bila datang tetamu baru tutup. Di mana yang katanya susahnya? Kita hanya perlu jadi taat. Kita belum jadi macam Nabi Ibrahim. Suruh sembelih anak sendiri. Belum. Baru suruh sunatkan anak. Kita dah berat. Datang satu laki-laki lepas mayang subuh. Saya nak balik rumah, dia tahan. Ustaz, apa hukum bersunat bagi laki, bagi budak perempuan, budak laki Ustaz? Buat. Laki pun buat, bagi mazhab kita, perempuan pun buat. Pilih sunat. Walaupun nama dia sunat, wajib sunat, pergi buat. Tak, kalau saya tak nak sunatkan anak perempuan saya, Ustaz nak kata apa? Kau suka hang, saya kata. Kan anak saya, apa masalah saya pula? Nak sunatkan anak pun sayang, tuan-tuan. Ada orang dah tua bangka, tak sunat. Dia mari jumpa saya, Ustaz, saya nak kahwin. Oh, bagus, Ustaz ni. Ustaz jangan beritahu orang ya. Saya belum sunat. La ilaha illallah. Ini saya beritahu dia tuan-tuan ni. Tapi nama saya tak beritahu. Ada tuan-tuan. Jadi abang-abang yang nak terima menantu, tanya menantu tu. Sunat belum? Betul tuan-tuan, hang ni jadi apa? Bersunat itu untuk kebersihan diri. Nak mengelak penyakit. Supaya jadi bersih. Tang mana yang jadi salah? Dia kata Ustaz, dalam Quran, ya, Allah kata, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim.
Dijadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Okey? Okey? Ya. Jadi Allah jadikan manusia dalam keadaan tak bersunat. Maknanya itulah sebaik-baik kejadian. Buat apa nak lagi sunatkan budak tu? Kalau kata bersunat tu bagus, kenapa lahir-lahir je tak bersunat terus? Kenapa nak disunatkan kemudian? Allah yang sebut ustaz. Sebaik-baik kejadian. Maka tak payah sunat. Oh iya ke? Tengok kuku abang. Tengok. Abang potong ke? Semalam sunat. Hari Jumaat saya potong lah. Kenapa abang potong? Bukankah kuku ni kejadian Allah? Semakin hari semakin panjang. Buat apa abang potong? Bukankah sebaik-baik kejadian? Biarlah potong. Biarlah panjang. Senang abang makan nasi. Kuku panjang tu. Macam mana aku nak makan ni? Nak bawa kereta macam mana tuan-tuan? Berlagar-lagar kuku dengan steering tu. Agak-agak kalau semua kuku kita sepanjang ni, 2 kaki datang masjid ni, agak-agak saya nak pegang mikrofon macam mana tuan-tuan? Sebab tu, kenapa abang potong? Sebab Nabi suruh potong. Allah Ta'ala jadikan sunat. Kenapa yang kita sunat? Sebab Nabi suruh sunatkan. So what? Simple. Allah yang jadikan dan Allah yang bagi tahu. Ustaz, tak ada pun ayat dalam Quran menyuruh kita bersunat. Ui, zaman sekarang hebat. Tuan-tuan kalau nak hujah dengan orang, lalah tuan-tuan pun tak bersunat. Nyesal aku sunat dulu. Rupanya tak ada ayat dalam Quran. Ada. Memanglah perintah bersunat tidak ada ayatnya dalam Quran. Tetapi ada seorang Nabi yang mula-mula bersunat. Namanya Nabi Ibrahim. Disunatkannya Nabi Ibrahim tu dengan kapak. Tuan-tuan jangan faham kapak yang kita tebang pokok tu. Ibrahim, ini. Bukan kapak kecil tu, zaman tu. Jadi dalam satu ayat lain Allah Ta'ala perintah ikutlah millat Ibrahim hanifah. Ikutlah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Itu yang kita ada ikut tu. Itulah dia. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, zaman sekarang ni zaman orang guna kepala otak. Kita nak ajak jadi taat, lama-lama tak payah jadi taat. Ada satu perempuan dia kata, Ustaz, kenapa wanita wajib tutup rambut, tutup kepala, tutup aurat? Saya kata, dalam Quran suruh tutup. Yudnina alaihim min jalabihinna. Okey, soalan saya Ustaz. Kita berwuduk basuh muka. Kita berwuduk basuh tangan, basuh kaki, basuh kepala, basuh kaki. Kenapa kita basuh muka? Sebab muka kita terdedah. Ada habuk, ada macam-macam kotoran. Bila nak sembahyang, sebab tu kena basuh. Logiknya Ustaz. Jadi, kalau muka dibasuh, menunjukkan bahawa muka tu boleh tunjuk pada orang. Kenapa yang kepala kita dibasuh? Kalau bertudung, maknanya rambut kita tak kotor. Rambut kita tak kena habuk debu dan sebagainya. Buat apa kita? Tutup. Jadi yang disuruh basuh rambut, basuh kepala, bila berwuduk maknanya tak wajib bertudung. Ui, dia guna logik macam tu pula tuan-tuan. Tuan-tuan kalau hujah dengan puak-puak bengong ni, rosak habis kita ni. Sebab tu saya kata tadi, berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Kenapa dia boleh menyeleweng? Sebab dia dengar benda menyeleweng. Akhirnya dia taat pada benda menyeleweng. Kalau kita mendengar benda yang baik, insya-Allah kita akan taat pada benda yang baik. Asas kepadanya ialah dengar. Cari jalan macam mana nak bagi dengar. Hari ini manusia boleh dengar macam-macam. Dalam internet manusia dengar macam-macam. Bahaya tuan-tuan. Dulu nak dengar ajaran sesat, kena duduk dalam gua. Sekarang nak dengar ajaran sesat duduk dalam bilik. Sekarang nak dengar benda merapu dalam kereta, dalam handphone boleh dengar. Jadi sebab tu mereka siarkan benda-benda yang pelik supaya orang mendengar. Lagi pelik, lagi orang nak dengar. Itulah peliknya zaman sekarang ni.
Dia suka dengar pelik. Bila pelik, dia akan popular. Bila pelik, dia akan popular. Bila popular, orang ramai akan suka kepada dia. Maka cari jalan macam mana nak viral supaya popular. Yang ketiga, jihad. Bersungguh-sungguh. Bila kita dah nak jadi taat, apa benda yang akan datang kepada kita? Gangguan menjadi taat. Gangguan untuk menjadi taat. Ni malam ni, nak dengar ceramah ni. Ada gangguan? Ada. Mana Din? Surau lah malam ni ada ceramah perdana. Ma'al Hijrah. Siapa ya? Ustaz Kazim. Faham tak? Berapa ramai macam itu? Kenapa, Mat? Aku kalau jadi kau, Din, aku tak pergilah. Apa dia tu bukan ada ilmu. Kulit je. Lagipun rasanya dia belah sana. Belah mana? Kau tengok songkok hitam ni. Astaghfirullahalazim. Ini setan itu tuan. Min syarril waswasil khannas. Yang menghalang orang nak jadi baik ada 5. Yang menghalang orang nak jadi baik ada 4. 4 benda ni menghalang orang jadi baik. Nombor 1 apa? Nombor 1 ialah manusia. Manusia akan menghalang kita jadi baik. Sebab tu kena jihad betul-betul. Nak ke mana bang? Masjid. Malam ni ada ceramah. Kata nak pergi pasar malam. Hei, orang tua ni. Orang dah siap. Abang terlupa malam ni ada ceramah perdana. Ceramah siapa? Ustaz Kazim. Dia tu dalam YouTube berlambak abang oi, Facebook berlambak abang oi. Tiap-tiap hari keluar TV-nya. Dengar TV apa masalahnya? Pasal malam ni seminggu sekali. Orang beli bawang. Buka kain plekat nama Allah tu. Dia tanggal balik kain plekat pakai suspender bagi pasal malam tuan ni. Terlupa pakai seluar. Yang menghalang kita jadi baik orang. Berapa ramai suami-suami larang isteri dia tutup. Kamu tu baru 28. Buka je lah. Udah macam ropah pakai tudung. Tudung labuh. Bunga pula besar-besar macam orang tua kamu ni. Akhirnya pakai skirt. Kalau 28 pakai skirt tu, Allah, ini masalah dia 78. Nak mana Pak? Lotus. Pakai skirt apa? Suami tak bagi pakai baju kurung, kata dia. Yang menghalang jadi baik. Sebab tu abang-abang yang mana belum kahwin, cari isteri. Kadang-kadang kita nak buat baik dengan mak kita, isteri halang. Abang buat apa tu? Nak transfer duit kat mak jap. Kan baru ni transfer. Mak tak sihat. Nak transfer sikit lagi. Dengan mak awak bagi. Dengan mak kita, mak awak pun saya bagi juga. Yelah, tiap-tiap minggu bagi melampau tu bang. Dia mak. Masa abang kecil hari tu, tiap-tiap hari mak nyusu ke abang. Tak ada pula mak kata pada abang, semalam kan dah minum, lusa pula tak ada pula tuan-tuan. Tapi bila mak dah tua, abang dah bekerja, semalam dah kasih duit. 2 hari lepas dah kasih duit. Tiap-tiap hari kasih duit, bankrupt kita abang. Mak kita tak pernah pula merungut, bankrupt susu aku. Tiap-tiap hari kau mengisap susu je budak ni. Kalau mak mengira pada kita tuan-tuan, agak-agak kita jadi apa sekarang? Kalau mak berkira-kira dengan kita. Okey, nasi 4 butir je. Makan 4 butir tu. Mak tak pernah berkira. Kau makanlah. Mak nak nasi. Dia bagi lagi nasi dekat dia punya. Mak nak ikan. Dia ambil ikan bagi pada anak lagi. Mak makan ikan kerin pun tak apa. Janji anak tu makan. Mak tak berkira dengan anak. Tapi anak bila dah tua, dah dewasa, dengan mak berkira. Allah. Dengan bapak berkira. Bapak ni tak berkira tuan-tuan, sanggup berhutang, janji anak dapat beg sekolah, dapat kasut sekolah, dapat belanja sekolah, dapat motor OESPI nak pergi sekolah. Tapi bila pak dah tua, anak dah bekerja, berkira dengan bapak. Tuan-tuan pernah jumpa bapak beli gula-gula makan lentandah di rumah?
Zaman kita dulu kendos. Beli kendos duk makan lah tanda pop. Takut anak nampak. Ada tak? Abang buat apa? Shh. Abang makan kendos. Kenapa? Takut anak nampak. Ada tak bapak macam tu? Tak ada. Dia angkat tangan lagi. Anak-anak ayah, gula-gula. Anak-anak ayah, biskut kepala lutut. Ustaz, biskut kepala lutut tu bukan untuk orang bersalin ke? Yelah, mak dia bersalin. Pantang tuan ni. Tapi bila anak dah besar, mak dah tua, bapak dah tua, anak dengan menantu nak pergi langkawi, abang, jangan bagi tahu mak kita pergi langkawi. Kan orang tua tu nak ikut. So, apa masalah? Tak nak, orang nak berjalan kat China. Mak ikut kan, mak berjalan dengan abang saya buat apa? Apa masalahnya? Kadang-kadang tak bagi tahu. Tak bagi tahu. Jangan bagi tahu bang. Susah mak ikut. Susah. Mak dulu waktu aku kecil dalam perut adik, aku pula dalam raga, abang aku kat belakang, terkangkang kaki dia. Mak pergi kedai, bawa 3 anak. Ada mak cakap pada, shh, jangan bagi tahu. Tak tahu dia siap. Yang nak tahu cepat, bapak aja. Cepatlah, lambat. Yang mak tadi pakaikan lampin untuk anak. Anak nu pakai lampin, anak ni pakai seluar. Yang dia pun boleh pakai lampin lagi. Ya Allah, begitulah mak. Tapi bila anak dah tua, tak teringat pada mak pula. Sebab tu yang menghalangnya siapa? Manusia. Sebab tu yang mana belum kahwin, pastikan suami kita, isteri kita, bukan setakat boleh terima kita sebagai suami isteri dia. Mak kita, bapak kita, kau boleh terima juga. Kalau kau tak boleh terima mak bapak aku, minta maaf. Aku cari orang lain. Aku cari orang lain. B, betul ke B? Bukan kita tak suka dengan mak B. Dah, kalau awak suka dengan B, awak kena terima mak B, pak B. Banyaknya B. Sampai ada yang cakap, abang jangan ajak pula mak datang sini. Pesan pula tu. Minggu depan mak nak datang. Dia, bila mak mertua datang, mak keluar turun daripada Grab, mak tu keluar. Mak datang. Bila mak nak balik? Astagfirullahalazim. Belum masuk dalam rumah dah tanya dah. Jadi tuan-tuan, nombor 1, manusia yang menghalang. Semalam saya jumpa dengan satu orang. Di surau dia nak minta supaya diadakan surau diri Jumaat. Tahun lepas saya jumpa dia, dia beritahu saya permohonan untuk dapatkan surau diri Jumaat dah 2 tahun tak dapat lagi. Saya jumpa dia semalam. Macam mana Haji? Dah lulus? Tak lulus tak? Bantahan. Oh, orang bukan Islam ke? Tak Ustaz, orang Islam bantah. Astagfirullahalazim. Bantah untuk buat surau diri Jumaat. Orang Islam. Alasan, dia kata nanti parking payah. Apa nak jadi orang Islam sekarang tuan-tuan? Kita bersyukur boleh azan. Azan dah tuan-tuan. Nanti satu hari tak tahu orang Islam komplain azan. Bising orang nak tidur. Ni sementara boleh azan ni. Azan. Azan. Buat qomat. Qomat lah. Kita takut nanti orang Islam yang bantah. Bersyukur lagi tuan-tuan. Kita ni boleh azan, boleh semayang. Boleh berjemaah. Nombor 2 yang menghalang kita jadi baik apa dia? Syaitan. Setan tuan-tuan. Ada orang telefon saya, Ustaz. Saya nak tanya, saya semalam maki syaitan. Betul? Macam mana nak minta maaf kat dia? Aku ni nasib baik handphone ni aku punya. Kalau orang punya kompok lama dah. Dia tanya macam mana cara nak minta maaf pada setan. Sebab semalam dia maki setan. Kita sebut na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah pada syaitan yang direjam. Memang kena rejam dia tu. Jangan pula celaka betul syaitan ni. Allah, syaitan minta maaf. Syaitan, mana syaitan? Akak ni sewel ke apa kak?
Yang akak kena minta maaf ni dengan orang yang kita maki. Maki dengan hujan. Asal aku nak berniaga hujan. Asal hujan aku berniaga. Celaka betul. Berdosa. Kenapa tak sebut Alhamdulillah? Ustaz, saya naik kereta, bawa kereta. Kereta depan tu dia belok ke kiri. Dia tak bagi lampu isyarat signal, Ustaz. Habis tu, saya kata dekat dia, tak guna punya kereta berdosa tak, Ustaz? Tak guna kereta ke tak guna orang yang bawa tu? Kereta. Kereta tak apa. Celaka betul lori ni. Lori bukan. Lori tak dibangkitkan di hari kiamat. Driver dia tu. Berapa ramai yang maki orang. Syaitan, tuan-tuan. Adakah setan ini dia nak goda kita kecil-kecil, tuan-tuan? Adakah dia goda sikit-sikit? Tak. Selagi belum mati. Selagi belum mati, selagi itulah dia akan goda kita. Bukan sikit-sikit. Kau punya goda. Dia bukan halang kita semayang. Mula-mula dia halang. Tak payahlah. Apa semayang-semayang tengok. Megah Holding lagi bagus. Megah Holding dia tengok. Ada orang kata, Ustaz, Megah Holding tu nama orang Melayu semua nama canggih, Ustaz. Ryan. Pelakon lelaki nama Ryan. Haris. Daniel. Haikal. Bidin Tobat Lahum tak ada, tuan-tuan. Jarang anak datuk tu nama Dola. Sidik. Lagi tak ada, tuan-tuan. Semua nama sedap-sedap. Ryan. Haikal. Kalau yang perempuan, Mira. Zainab. Tobat Lahum. Tak ada, tuan-tuan. Drama. Awang-awangan. Angan-anganan. Buku 7 punya drama. Semua yang kaya belakang. Tan Sri, Puan Sri. Semua kaya. Hakikat dia. Telur pun tak boleh beli. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dia bukan halang kita sembahyang. Setan kadang-kadang dia halang. Kita datang juga. Jihad. Bawa payung datang tu. Hujan-hujan tu. Jihad. Itu nama dia jihad. Abang, hujan ni. Tak apa. Kereta ada. Payung ada pun lebat pun. Setan kalah. Cis. Datang juga engkau sembahyang. Adakah setan dia kata, fail. Saya dah kalah dengan dia. Dia datang juga sembahyang. Adakah setan cakap macam tu? Tak. Di surau pula ada setan lagi. Dia pun sembahyang. Allah. Maghrib ke isyak? Maghrib. Lagi sekali. Allah. Allah terlupa 3 rakaat pula. Allah. Setan pula, tuan. Tu yang berapa ramai yang sembahyang tu punya susah nak masuk niat. Allah. Oi, susahnya. Tuan-tuan pernah jumpa orang macam tu? Yang sekonoknya bila imam nak rukuk, dapat pula. Qul huwallahu ahad. Sampai habis. Lam yalid wa lam. Dia tu Allah. Elok imam sebut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Elok pula rukuk sekali. Amboi. Tu setan. Was-was. Ada yang sampai ganggu orang sebelah. Allah. Dia depa tangan dua-dua belah. Kita yang sebelah dia ke tepi dia. Tak apa. Engkau angkat dulu. Tak apa. Aku senang dapat. Engkau tu susah benar tadi. Dia mari tak khusyuk. Setan dia mari menguap. Masa itulah nguapnya. Masa itulah gatai celah punggung. Masa sebelum semayang tak gatai musulah punggung, celah-celah punggung tu. Tuan-tuan pernah tengok ada orang semayang, dia garu kaki kiri dengan kaki kanan dia. Dia berdiri sebelah kaki, dia garu. Padahal sebelum semayang tak ada garu pun. Setan dia mari. Kadang-kadang dia mari khusyuk tu hilang. Khusyuk tu hilang, dia ingat macam-macam. Kadang-kadang dia khusyuk. Dia tak ingat apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Allah, khusyuknya. Langsung tak ingat apa. Ar-Rahmanir Rahim. Kali ni semayang khusyuk betul. Kepala otak hang khusyuk. Bila hang perasan hang khusyuk, maknanya kamu tidak khusyuk. Boleh dah cakap pula, khusyuk betul surau ni. Allah. Khusyuk apa? Itulah nama dia setan, tuan-tuan. Dia goda sampai tahap macam itu. Tuan-tuan, ada orang tanya, Ustaz, tu macam mana nak khusyuk? Nak khusyuk, jangan biarkan lidah kita membaca tanpa diawasi oleh telinga. Kerana itu, dalam mazhab kita, bila kita semayang, biarlah apa yang kita baca didengari oleh telinga. Supaya diawasi. Jadi, kita takkan ingat benda lain. Yang ingat macam-macam ni sebab tak dengar apa. Tengok tuan. Ada orang sembahyang tak dengar apa. Angkat takbir pun tak bunyi. Allah. Apa cerita ni bang? Ini kalau dapat dekat direktor Ahmad Nispu. Cakaplah. Allahu Akbar. Yang tu lafaz qauli, kena lafaz. Kemudian bila baca Fatihah, dengar pada telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Kuat sangat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah jadi khusyuk. Ni masalah dia. Kita tak dengar apa yang kita cakap. Hang kata apa bang? Kena pula tu imam baca pula tahiyat panjang pula. Lama tu imam ni. Berapa kali majid tapi habis majid lagi ni. Aku dah habis dah. Innaka habidun majid berapa kali. Dia ni berapa kali majid tapi habis lagi. Aduh. Akak-akak oi tambah-tambah akak jadi sembahyang lah. Dengar pada telinga tapi tak jelas. Allahu Akbar. Takut. Kalau dia sembahyang pukul 4 pagi sebelah suami di atas katil. Tarik selimut suami tu. Puaka ni yang rapik sembahyang ni. Jadi bila kita sembahyang di sini, setan kata, "Cis, kau sembahyang pula Kita pun kata, kalau aku tak jaga ni, aku sembahyang sunat." Dia sembahyang sunat. Bila dia sembahyang sunat, orang lain semua duduk. Dia seorang sembahyang sunat Jumaat. Dia datang lambat. Mesti dia orang tengok aku. Kena sembahyang elok-elok, dia orang tengok aku. Setan dia kacau lagi. Ada orang cakap, kalau aku sembahyang ramai-ramai, depan ramai-ramai, nanti aku jadi riak. Dia pun sembahyang balik dinding. Seorang-seorang dia sembahyang. Allahu Akbar. Macam akulah bagus, sembahyang sorok. Pun kena kacau juga tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata tadi, jihad. Lawan nafsu. Lawan dunia. Sebab cabaran nombor 3 ialah nafsu. Cabaran nombor 4 ialah dunia. Yang nak menghalang kita jadi baik. Yang kelima. Yang keempat. Kata Nabi, hijrah. Allah pesan hijrah. Nabi pesan pada kita hijrah. Jom kita hijrah. Kita dah kahwin 30 tahun. Kita dah kahwin 25 tahun. Anak-anak dah besar. Tahun depan nak dapat menantu. Tadi saya pergi Lotus tadi tuan-tuan. Daripada mula masuk sampai turun. Sampai masuk dalam kereta. Orang tegur, orang ambil gambar, orang tegur. Ada 4 anak dara tu elok saya masuk ya. Bye-bye. Oh bye-bye pula tuan-tuan. Oi subhanallah. Nak jawab takut. Tuan-tuan, saya jumpa satu orang. Ini anak abang? Tak, cucu Ustaz. Cucu yang kedua. Oh. Ini anak abang? Ya, menantu dah ada dah. Belum Ustaz, tahun depan nak dapat menantu. Macam-macam tuan-tuan jenis. Pernah tak kita jadi suami, selama kita kahwin, kita pimpin isteri kita? Mama, tolong baca Fatihah. Abang nak dengar. Pernah sepanjang kita kahwin, kita test isteri kita punya Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu tu panjang ke mama? Oh pendek kejap-kejap dia betulkan balik.
Mana boleh macam tu mama? Berapa lama dah mama sembahyang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kalau Allah tanya isteri cah kita balik. Suami tak pernah ajar pun. Suami saya tak pernah ajar pun. Dia pergi surau dia balik. Dia pergi surau dia balik. Dia tengok saya sembahyang dia tak pernah test pun. Mana saya tahu? Saya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mampu kita. Itu belum masuk lagi tahiyat. Belum masuk lagi berwuduk. Belum masuk lagi tayamum. Belum masuk lagi fiqah. Sebab tu kalau kita tak boleh ajar isteri kita, kita suruh dia pergi belajar. Kita nak ajar, kita tak pandai nak cakap. Kita belajar fiqah di surau. Tapi bila nak balik ajar, tak reti nak cakap tu masalah. Abang, Ustaz Kazim mengajar apa malam ni? Kira jelas lah yang dia cakap tu. Dia kata apa bang? Kira terang lah yang dia cakap tu. Tak adalah dia cakap slow kan. Abang ingatkan dia tua muda lagi rupa dia. Yalah, isi kandungan ceramah dia kata. Kira jelas lah apa yang dia cakap. Daripada pagi sampai ke malam jelas lah. Rupanya dia bukan dengar ceramah, dia tidur tuan-tuan. Dia duduk kat gerai tu, duduk makan nugget di seluruh. Kalau abang-abang tak boleh nak ajar isteri abang, bagi dekat surau, di sini ada Ustazah Rogaya, Ustazah Indon, Ustazah Nap, tolong ajar. Buat kelas wanita. Ajar dia orang. Ni grup warna hitam ni. Women in Black ni tuan-tuan ni. Ni ada guru hitam ni, Women in Black ni. Buat kelas. Dan kalau boleh kelas kita ni tak malah duk sila macam ni letih. Berapa ramai tuan-tuan yang tak boleh datang duk sila kelas gout. Oh my gout. Jadi kalau boleh buat kelas formal, ada kerusi, ada meja, ada pen, ada kitab, ada whiteboard, ada aircon, belajar. Belajar secara formal macam di sekolah. Tak maulah duduk melenggok macam bahaban. Selamat bersanding pengantin baru. Oh, kita kalau mengaji macam tu je no. Berapa ramai yang datang kuliah, mata tu dia tengok. Dia bukan tumpu. Saya dulu tuan-tuan, pemikiran otak saya ni, saya buat sijil kuliah maghrib. Buat dekat tempat saya tu ada meja, ada dewan, ada kelas, ada kitab supaya dapat sijil pengajian kuliah maghrib. Dan ada periksa. Dengar periksa tuan-tuan, lari semua orang. Tinggal 4 orang aja. Tutuplah kelas abang kita pergi masuk dalam masjid balik ah. Dia orang tak nak mengaji macam tu tuan-tuan. Itu salah kita ni. Sebab tu ustaz saja bawa kitab, anak murid bawa handphone. Dah sampai dah tuan-tuan, kita mengajar betul-betul. Sebab ilmu ni lah yang nak membetulkan amalan kita. Kalau amalan tidak sah, macam mana nak pakai di akhirat? Jadi abang-abang, kita berubah. Abang betul-betul kali ni abang nak buat kalau begitu bang. Besok subuh kita sembahyang jemaah di surau. Jom. Abang selama ni tak pernah subuh. Jangan cakap ke orang. 5:30 pagi kita dah siap. 5:45 start motor bawa isteri. Dua-dua pakai baju putih, telekung putih. Terbang macam Superman. Kono. Wah, seronoknya. Habis-habis sembahyang subuh dah pencin. Roti canai. Besok datang lagi. Habis-habis roti canai. Kena 6 bulan jantung dua orang. Tuan. Allah. Kan seronok tuan-tuan. Bahagianya. Abang-abang tahu tak? Isteri abang tu dia harap apa pada abang? Dia harap abang bimbing dia. Sebab tu kalau abang jadi imam pada sembahyang dia. Ya Allah. Ya Allah. Leha, main sembahyang zuhur, abang jadi imam. Berlari dia tau. Kecik. Nak ambil wuduk, keluar bilik air. Assalamualaikum. Dah habis abang.
sunat. Alhamdulillah. Ingat dah habis. Jawab abang jadi imam. Ini doa makan pun tak apa. Isteri tanya abang. Dia mengandung 9 bulan. Tengah duk menjahit baju anak nak lahir tu. Tiba-tiba keluar ketuban. Air. Abang. Air ketuban ni dah pecah dah keluar lah bang. Orang azan Zuhur. Abang kena sembahyang Zuhur tak? Mana aku tahu. Ini nak kira haid ke nifas bang? Mana aku tahu tu kau punya. Buat apa tanya aku? Tak boleh jawab macam tu bang. Abang kena bagi jawapan pada isteri tu. Nak kena sembahyang ke? Nak kena qada ke? Nak kena apa? Berat tanggungjawab kita ni abang. Sebab tu, jom kita buat bersungguh-sungguh. Jihad nama dia. Kita pastikan benda yang haram, kita dan keluarga kita tak buat. Kita buat benda yang halal. Ya. Tu nama dia hijrah. Tak maulah benda-benda yang haram-haram, tak maulah. Dulu anak kita kahwin, kita buat karaoke. Anak nombor 2 kahwin pun kita buat karaoke. Mari satu taman duk karaoke pukul 1. Orang duk sembahyang Zuhur, kita duk karaoke. Oh, teratai bunga indah. Makcik nak mana tak tahu. Macam Ramli Sarip punya suara dah. Lepas ni aku tak mau dah. Lepas ni panggil marhaban. Marhab. Mengantuk pun mengantuk lah kau. Tak mau dah kita hari ni bila pi pengantin baju ketat, melekat. Tu tonggek. Duk bagi bunga telur. Asal bagi bunga telur, bagi goodies. Semua baju ketat-ketat. Melekat. Duk bagi depan kita. Ustaz nak berapa telur? Tak tengok rasa macam bazir pula. Allah. Lepas ni kita tukar betul-betul. Jadi Islamik betul-betul. Ada waktu semayang yang kita jaga. Ada orang yang diasingkan laki perempuan. Tak mau lagi dah. Kenuri perkahwinan tu. Masa akad nikah je dalam masjid surau. Habis-habis tu. Allah. Tak mau dah. Kita hijrah. Sebab Nabi pesan. Berubahlah. Hari ni berapa banyak kita tak baca Quran. Semalam berapa muka surat kita baca Quran. Start hari ni aku mula nak baca Quran sehari selai. Sebulan 3 juzuk. Setahun habis 1 khatam. Azam. Kalau kita boleh main TikTok berjam-jam, boleh tengok Facebook berjam-jam, takkan tak boleh tengok Quran berjam-jam. Kita boleh tengok Undertaker. Tengok Undertaker lawan dengan John Cena. Macam ini John Cena tu. Berjam-jam. Takkan tak boleh tengok Quran. Kita boleh baca buku. Anak kita baca buku nak SPM. 4 pagi belum tidur. Takkan tak boleh baca Quran. Baca Quran itu melembutkan hati. Baca Quran itu menyembuhkan penyakit. Baca Quran itu jadi syafaat. Baca Quran itu menghapuskan dosa. Baca Quran itu mendapatkan pahala. Baca. Azam. Nama dia hijrah. Masalahnya ustaz nak baca apa? Saya ni baca pun tak pandai. Belajar. Kita ada imam. Malu ustaz. Imam ingat saya pandai baca. Kan waktu baca Yasin sebelah dia, buat mulut je ustaz. Kalau gitu belajar dengan isteri. Jatuh standard. Kalau gitu belajar dengan anak. Anak pun dah besar-besar ustaz, dia kerja kat luar. Belajar dengan cucu. Belajar Iqra. Aiman, ajar Tok Wan. Buku 1. Ba. Tok Wan. Masuk ja. Jahaba. Oh, sudah tuan-tuan. Dengan cucu pun menangis. Dia hempuk kitab tu, lari duk tak kata, duk marah. Apa
Apa ni tuan-tuan? Jangan malu kalau nak belajar. Tu nama dia hijrah. Jumpa balik ustaz pengerusi kita. Ustaz, tolong semak saya punya semayang. Tolong tengok. Sebab ada yang semayang tuan-tuan tak betul-betul. Dia semayang spring. Bila dia rukuk, subhanallah. 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 Mana boleh spring, dia kena ada tomak nina. Sami'allahu liman hamidah. Dia kena tegak baru sujud. Ini belum tegak dia sujud. Tak mau dia. Itu kalau semayang. Kalau semayang jemaah. Berapa ramai yang semayang jemaah, dia jadi semayang wiper. Imam dengan dia wiper. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu wiper. Dia semayang, imam bergerak, habis, baru kita bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Baru turun. Bukan serentak. Yang serentak tu wiper. Imam sujud sampai dulu, baru kita turun. Jangan serentak. Buatnya imam sakit gaut, lambat sampai. Kita sampai dulu. Kita dah mendahului dia. Dan yang kelima, apa yang kita kena buat? Nabi pesan, jamaah. Beradalah dalam jamaah. Sekarang kita ada ahlus sunnah wal jamaah. Jangan lepas daripada 5 benda ni. Nombor 5 ni. Nombor 5 ni lah yang saya sebut tadi, macam-macam datang pada kita. Pahaman yang bukan-bukan. Dia ada pahaman yang dipanggil pahaman liberal. Yang ni orang muda suka. Orang muda suka ni liberal. Okey, Ustaz, kita tak boleh kata orang kafir tu masuk neraka. Sebab orang kafir pun baik. Kadang-kadang dia lebih baik pada orang Islam. Mungkin Allah sediakan syurga untuk orang kafir. Ada Ustaz? Oh, sudah tuan-tuan. Cuma dia tak standard macam kita lah. Yang Islam syurga macam ni. Yang kafir yang baik syurga macam ni. Ni nama dia liberal. Sekarang dah ada dah. Tuan-tuan cuba tengok. Orang perempuan kita rajin semayang. Kadang-kadang datang semayang asar, imam tak ada. Datang semayang asar, Bilal tak ada. Ustaz, boleh tak kita lantik ustazah kita jadi imam? Pasal apa perempuan tak boleh jadi imam? Kata Islam tu adil. Bagilah perempuan imam. Ustazah kita orang balik pada Urdun. Balik pada Jordan. Imam kita tu Ustaz, pencing custom ni Ustaz. Oi. Oh, sudah. Kak, kalau perempuan nak jadi imam, masalah kak? Dia cuti kak? Kalau 4 imam tu cuti. Ustazah Rogayah, Uzur, Ustazah Nab, Salin, Ustazah Hamidah, Istihadah. Oh, sudah. Jarang kita letak imam di masjid, Imam Hamid, Uzur. Ada, tuan-tuan? Imam Din, Haid, Imam Mahdi, belum sampai. Kalaulah perempuan jadi imam kat Nab, kami lelaki-lelaki yang duduk belakang dia, kami tak rukuk kau. Bila imam perempuan tu rukuk, semua tegak macam tu, tuan-tuan. Yang paling menyesal yang hujung sana. Tak nampak lah pula. Allah ni maha bijak lah kak. Dia letakkan sesuatu tu pada tempat. Janganlah kata Islam tu zalim. Hari ni pahaman liberal, dia bawa pahaman Nabi Muhammad bukan contoh terbaik. Habis tu? Sebab Nabi Muhammad tinggalkan Khadijah, tinggalkan anak-anak dia, dan Nabi Muhammad duduk dalam gua. Adakah ini contoh suami yang baik, puan-puan? Patutnya suami di sisi isteri. Ini Muhammad, dia duduk dalam gua. Suami apa? Aku sepak sekali lagi dia ni. Nampak tak? Bagi kita yang tak belajar sirah, dia buat lagu tu, tuan-tuan. Dia kata Nabi Muhammad tak adil. Astaghfirullahalazim. Jadah apa dah hari ni, tuan? Dengan Nabi dia sendiri dia bertikai. Ni nama dia apa? Liberal.
Dia minta supaya perempuan dapat kuasa mentalak isteri dia. Dahsyat. Nombor 2, pahaman literal. Pahaman yang menghalang kita daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Nama dia pahaman literal. Dia pakai yang tu. Dia tak nak ubah dah. Hak tu lah. Macam kita ni tuan-tuan. Hidup kita ni. Hukum. Ustaz. Apa hukum buat tahlil contohlah. Nabi tak buat. Ini literal nama dia. Nabi tak buat. So, masuk neraka. Bid'ah. Oh, sudah. Sabar je bang. Sabar bertenang tu bang. Bertenang tu bang. Tak, Ustaz. Setiap benda yang Nabi tak buat, bid'ah. Dan setiap benda bid'ah, neraka. Full stop. Okay? Ni literal nama dia. Dia tak boleh kona-kona, dia tak boleh kias, dia tak boleh ijma', dia tak ada. Ni bahaya ni, pahaman ni sekarang. Nabi tak buat. Dalam Islam, dia cuma ada 5 hukum. Haram, wajib, makruh, sunat, harus. Dan tak ada hukum nombor 6. Nabi tak buat. Sekarang ni orang tambah nombor 6. Nabi tak buat. Ini menakutkan ni. Ustaz, apa hukum ni? Nabi tak buat. Kalau nak kira Nabi tak buat, punya banyak benda yang Nabi tak buat. Sebab tu diletakkan pada hukum yang harus. Selagi mana tak ada benda yang haram, dikatakan haram, dia tu haruslah. Simple. Tapi hari ni orang tambah yang nombor 6. Nabi tak buat. Kalau kata Nabi tak buat, Nabi pun tak pakai baju bunga-bunga macam saya ni. Yang pakai baju bunga macam saya ni Sudirman. Hari Minggu pergi pekan, pakai baju bunga-bunga. Tulis nama atas batu. Banyak. Nabi Muhammad pun semayang, tak pakai mic. Semayang tu ibadat, pakai mic. Ada Nabi Muhammad pakai mic? Nabi tak buat. Nabi Muhammad pun tak semayang atas kapet. Nabi buang. Ni kapet ni, buang. Nabi tak buat. Takkan nak buang Ustaz. Sebab tu jangan sebut Nabi tak buat. Sabar Ustaz dulu. Belajar balik menghormati orang. Belajar balik kaedah dia. Sekarang pahaman macam itu banyak. Apa hukum tahlil Ustaz? Asalnya harus. Bukan wajib. Bukan sunat. Nama dia harus. Apa dia harus? Nak buat. Tak mau buat, sudah. Ulama kita tak pernah mewajibkan. Siapa tak buat berdosa? Tak ada. Ada tak AJK masjid pergi tanya Hajah Rogayah, malam ni ada buat tahlil dah Hajah? Tak ada. Kenapa tak buat? Mana ada tuan-tuan. Pembohong je. Kadang-kadang Hajah Rogayah nak buat, surau cakap tak payah. Kami akan buat di surau. Hajah duduk diam-diam. Harus. Simple. Tuan-tuan. Ada masa dia jadi haram? Ada. Bila dia haram? Si mati meninggalkan anak yatim. Harta tu harta anak yatim. Dia ambil duit anak yatim buat kenduri. Haram. Kau makan harta anak yatim. Ada masa dah jadi haram? Haram. Bila kau berkumpul di rumah dia pakat duk menangis. Abang Bidin. Berlawan. Siapa menangis paling banyak dapat hadiah kain pelikat. Cak Gajah duduk. Haram. Habis tu kalau duduk baca Quran, berzikir. Oh, baca Quran kan pahala. Berzikir kan pahala. Tahlil la ilaha illallah kan pahala. Kalau kita bagi makan Ustaz, silakan bagi makan pun pahala. Kalau gitu dapat sunat pula. Simple tuan. Tapi hari ni ada pahaman, tak boleh. Sampai orang bertekak dengan saya. Saya kata macam ni lah abang. Macam ni lah. Kalau abang kata benda ni bid'ah, Nabi tak buat. Apa kata abang? Kita buat apa yang Nabi buat. Yang ni baru betul Ustaz. Kita buat apa yang Nabi buat. No abang, kita buat apa yang Nabi buat. No, boleh abang? Abang pagi tadi sembahyang subuh di mana? Soalan saya. Saya sembahyang di rumah. Ada tak Nabi sembahyang subuh di rumah? Nabi sakit pun main sembahyang abang. Abang bid'ah.
Ustaz jangan macam tu. Abang kata orang bid'ah boleh. Saya kata ke abang tak boleh. Abang buat korban tak tahu ni? Tak buat. Abang tahu tak Nabi Muhammad korban tiap-tiap tahun? Abang tak buat tahun ni? Tak buat. Bid'ah. Ustaz jangan cakap macam tu. Tadi abang kata kalau tak ikut Nabi bid'ah. Kalau Nabi tak buat, abang buat bid'ah. Sekarang Nabi tak pernah tak buat korban. Abang buat. Abang tinggalkan korban. Abang, saya korban tak? Nasib baik saya korban tak? Abang korban berapa ekor? Satu bahagian. Abang tahu tak Nabi Muhammad korban kambing 60 ekor? Jom bang, tahun depan 60 ekor. Telah elok dah. Sebab tu janganlah kata orang bid'ah. Abang pun tak terikut. Tiba-tiba orang nak buat, abang kata bid'ah. Sabarlah bang. Ini pahaman literal. Dia mari. Pahaman ni seronok tuan-tuan. Sebab tak payah buat macam-macam. Yang ketiga, yang akan menghilangkan kita daripada jamaah, nama dia ajaran sesat. Mari ajaran Hak Hogan. Mari ajaran Ayah Pin bin Ayah Pan. Mari ajaran tak payah semayang. Mari ajaran boleh menikah 10. Mari ajaran kita pergi haji tak payah di Mekah. Buat kat nilai 3 pun boleh. Yang ni pun ramai peminat dia. Ramai tuan-tuan peminat ajaran sesat. Yang keempat, dia mari kepada kita satu lagi gangguan untuk menjadikan kita ni hilang daripada jamaah ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Mystical. Mystical. Ada. Sudah entah. Ada apa tu? Dia belakang seekor, depan seekor. Mystical. Dia suka. Orang panggil pensulap pun sekarang ada juga. Allah! Bolang botol, buang kat sungai. Ajaran tu. Ambil pisau, tekan, tak lut. Tak luka. Orang suka sekarang. Tuan. Ajaran macam tu. Sekarang ni. Pengikut ramai. Waktu saya sakit dulu. Nanti tuan-tuan tengok dalam filem ni. Saya pun tak tahu bila Mawi nak keluarkan filem ni tuan ni. Shooting semua dah buat. Nak tengok edit. Edit Dabi pun dah buat lah. Saya ni tak tahulah, harap dia menanglah pelakon lelaki terbaik. Dalam filem tu, saya buat cerita ni, cerita tentang saya tapi buat dalam bentuk santai. Zim ala Kazim. Tajuk filem tu. Bila dia orang minta saya tulis skrip, saya pun tulis sketch semua. Buat sketch semua buat bagi. Dah siap semua, okey Ustaz. Kita dah siap skrip. Siapa yang fahaman Ustaz yang boleh bawa watak Ustaz? Ustaz boleh bawa? Saya dah tua-tua, mana boleh jadi hero. Tak laku wayang ni lagi. Cari pelakon yang serupa dengan saya lah. Yang boleh bawa muka irah-irah saya. Siapa Ustaz? Zul Arifin boleh. Nampak tak? Dia pun ada. Irah-irah saya tu ada, insyaAllah. Pengarah tu tengok, Ustaz ni tak sihat betul ni. Dalam filem tu ada satu babak, ada satu scene. Saya sakit dan orang ramai beratur untuk merawat saya. Selalunya pesakit yang beratur. Ini perawat beratur. Yang pakai baju, yang pakai sampin, yang bertengkolok, yang pakai jubah. Siam pun ada. Siam pun dah. Ada satu orang, saya penjaga 4 penjuru alam. 4 penjuru alam. Gini. Saya tunjuk kat PA saya.
PA saya pun takut tuan. Dengan kerih 7 lok. Kerih 7 liku semuanya ada. Tak atas saya ni, tak atas lantai. Macam mana nak suruh keluar ni? Tu, anak murid hebat-hebat semua baju hitam tu. Pendekar hitam semua ni. Oh, hebat. Saya kata, bang, saya nak rehat. Saya tunggu ustaz daripada pukul 9, ustaz. Pukul 12 aku dapat masuk. Astaghfirullahalazim. Nak merawat saya tu ramai. Baliklah bang. PA saya kata, cik, Datuk nak rehat. Baliklah. Tak maaf, terima kasihlah niat datang nak tolong Ustaz Kazim. Tapi saya ni penjaga penjuru alam, 4 penjuru alam. Tak apalah, abang teruskan jaga. Kalau abang datang sini, siapa nak jaga abang? 4 penjuru alam tu sekarang tak ada siapa jaga abang. Abang balik ke tempat abang, abang jagalah bang. Baiklah. Pening tuan-tuan. Yang datang pun yang macam-macam. Imam Mahdi pun datang. Susahnya nak jumpa ustaz ni. Mengalahkan YB, menteri pun tak susah macam ni. Kalau abang buat temu janji, insya-Allah senang bang. Tak apalah abang dah jumpa, dah rempuh masuk ni. Apa masalah abang? Soalan saya, kenapa orang kata saya bukan Imam Mahdi? Garangnya badan besar tuan-tuan, pegak. Siapa yang cakap bang? Dia orang cakap saya bukan Imam Mahdi. Saya nak tanya pada ustaz. Ustaz tengok saya Imam Mahdi ke tidak? Kalau saya tak kata Imam Mahdi, dia sepak saya tuan-tuan. Tak boleh ceramah kita. Tengok pada dahi tu luas. Dahi tu luas, putih, bulu kening tebal bersambung tu nampak. Nampak ciri tu ada. Putih-putih. Ustaz macam ni lah yang saya nak. Abang asal mana bang? Saya orang Cemor. Oh, Cemor. Abang pandai cakap Arab? Tak pandai apa tak? Itulah abang bukan Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi cakap Arab. Oh. Jadi saya bukan Imam Mahdi lah? Bukan bang. Okey. Tak apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Pergi balik. Sampai sekarang saya berdoa, ya Allah. Janganlah dia masuk kelas bahasa Arab, ya Allah. Buatnya dia masuk kelas bahasa Arab, mampus tuan-tuan. Oi. Tahu hara kita pula. Allah, ni golongan ni. Saya pergi ke Mekah, saya ceramah di Mekah. Habis ceramah di Mekah, datang 2 suami isteri. Ustaz, ya. Kami nak tunggu Imam Mahdi di Asfahan. So, kami nak pelawar ustaz join kita. Kalau saya join abang dengan akak, isteri saya, anak-anak saya, mak saya, sekolah saya, macam mana? Ustaz, inilah masanya ustaz. Saya kata tak apalah, abang tunggulah. Saya nak balik Malaysia. Saya ada banyak program ni. Saya banyak ceramah. Saya masih ada mak. Saya ada isteri. Saya ada 5 anak bang. Kalau saya tinggal dia orang semata-mata nak tunggu Imam Mahdi, banyak masalah saya kan. Ustaz belum sampai tahap. Dahsyat. Sampai sekarang tak keluar lagi tuan-tuan. Saya kata kat dia, abang ada mak, akak ada mak, abang ada ayah, akak dua-dua kami ada. Berbaktilah kepada mak ayah lagi besar daripada menunggu Imam Mahdi yang tak tahu bila nak muncul. Imam Mahdi bang tak payah tunggu bang, dia akan sampai. Nanti bila dia sampai, abang pilah bai'ah dengan dia. Pilah bai'ah dengan dia. Sekarang ni tak sampai, abang buat kerja abang dulu. Abang jaga kerja abang. Kak jaga rumah tangga, jaga anak, jaga mak bapak, jaga kerja. Pi belajar fardu ain elok-elok. Yang ni nombor 4. Yang banyak orang suka sekarang. 3 tahun lepas tuan-tuan, sebelum Covid, datang satu hajah. Dia ziarah saya. Ustaz tahu tak 15 Ramadan ni akan datang dukhan. Asap. Itu tanda-tanda kiamat. Dan Dajjal akan sampai. Saya tak tahu kak. 15 hari bulan Ramadan tahun ni. Saya tak tahu kak. Ustaz apa dia tak tahu? Panas tuan-tuan. Yelah saya tak belajar kak. Saya tak
Tak ada tinggi mana belajar. Itulah. Macam akak di tempat akak, kita orang belajar ni. Ustaz kita ajar semua tanda-tanda semua kan. Dia dah buat kiraan. Kiraan dia 15 Ramadan, Dukhan akan sampai. Dan selepas itu akan munculnya Dajjal. Yang akan jadi. So sekarang ni macam duit-duit apa semua, duit kertas apa semua, kak tak nak dah. Kak tukarkan pada emas. Kemudian duit ASB, tabung haji semua kak keluarkan dah. Akak tukarkan dengan emas. Oh, tu emas tu kak simpan di mana? Akak minta ustaz akak simpan. Oh. Kemudian dia cakap kita sediakan di dapur ke apa benda kan, buat satu macam bilik kebal untuk simpan makanan. Jadi kalau Dajjal datang ke apa, dia tak kacau kita lah. Oh, Dajjal tak jenguk tak jenguk dah. Jadi sediakan makan, air semua, tempayan semua dah ada dah. Tuan-tuan, dia datang jumpa balik saya setahun lepas tu, 2 tahun lepas tu, tuan-tuan dia datang balik, ustaz, minta pondok ustaz. Sekolah saya kan ada pondok. Minta satu pondok ustaz, rumah tak ada, duit tak ada. Dukhan tak datang, Dajjal tak sampai lagi. Yang hilang siapa? Dengan ustaz-ustaz dia hilang sekali tuan-tuan. Bayangkan berapa banyak emas yang dapat kat dia. Ni hak nombor 5 ni yang nak hilangkan kita. Kita kena percaya, wajib percaya adanya Dajjal, adanya Imam Mahdi, adanya Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya. Tapi janganlah sampai pada satu tahap yang saya katakan tadi, yang bukan-bukan. Kalau Nabi pun tak tahu bilanya kiamat, kenapa kita boleh tahu? Dan yang kelima yang menghalang kita untuk jadi Ahlussunnah wal Jamaah ialah pahaman daripada non-Muslim. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Golongan inilah yang akan menghalang kita keluar daripada jamaah Islam. Dan tuan-tuan kena ingat, mereka cari jalan macam mana supaya kita ni tinggalkan Islam. Nama dia apa? Yahudi dan Nasrani. Mereka buat kerja habis-habisan tuan-tuan. Berhati-hati. Setiap apa yang mereka cakap, setiap apa yang mereka buat, berhati-hati. Kita selalu dengar fitnah akhir zaman, kuliah ceramah akhir zaman. Tuan-tuan, Dajjal ini mata dia satu. Dajjal ni tulis kafara di dahi dia. Kafir. Berhati, jaga-jaga Dajjal. Tuan-tuan, tak payahlah tunggu Dajjal baru tuan-tuan nak takut pada kafara. Kenapa tidak berhati-hati dengan kata-kata kafara sekarang? Adakah nak tunggu Dajjal datang baru kita nak berhati-hati dengan kafara? Sekarang berhati-hati. Sekarang apa yang ada tulis dekat dahi Dajjal tu, tengok. Jadi kalau apa yang mereka cakap berbeza dengan agama, kami tolak. Kalau mereka buat satu benda berbeza dengan Nabi buat, kami tak mau ikut. Sebab kami nak ikut Nabi kami. Kami nak ikut ulama kami. Kita hanya duk cakap, ciri Dajjal kafara, kafara. Habis tu hak sekarang ni. Ada orang yang makan di kedai orang. Yang tak sembelih pun dia makan. Pasal kau tak takut? Ustaz buta Ustaz tampak tu, no pot. No pot, no pot, no lat. Tak ada babi lah ustaz. Yalah tak ada babi, tapi tak ada halal. Tukang masak dia tak Islam. Ustaz buta ke? No pork. No pork bukan maknanya halal. Dah ustaz nampak tak? No pork. Pork betul ustaz dia. Dia pula kata kita pork pula tuan-tuan. Berhati-hati tuan-tuan. Apa yang kita dengar, apa yang kita nampak. Kerana Yahudi dan Nasrani, mereka nak memisahkan kita daripada agama kita. Jadi saya dah ceramah tuan-tuan 1 jam 40 minit. Terasa tak Tuan Imam? Tidak. Memang tak terasa, bukan dia bercakap. Yang terasa saya tuan-tuan. Jadi cukuplah tuan-tuan, saya nak balik dah. Besok saya nak pergi Putatan Kota Kinabalu. Belak flight saya pukul 11 pagi besok. Cukup sekadar ni. Terima kasih Ustaz, minta maaf gurau-gurau. Terima kasih semua. InsyaAllah saya dah ceramah 33 tahun. Inilah kali pertama saya datang sini. InsyaAllah kalau nak jemput lagi, 33 tahun dari sekarang. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.